Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bertemu lagi dalam siri Moh Belajar Jawi. Tajuk kita pada kali ini ialah padanan huruf vokal Rumi dan Jawi. Padanan huruf vokal Rumi dan Jawi berbeza dengan isu padanan huruf Jawi Rumi. Huruf alif contohnya boleh dipadankan dengan semua huruf vokal dalam Rumi. Manakala huruf A tidak boleh dipadankan dengan semua vokal dalam huruf Jawi. Huruf A dalam Rumi ditulis dengan pelbagai cara dalam ejaan Jawi. Contoh penggunaan huruf A iaitu dalam ejaan Ruminya, dan kita nak lihat bagaimana ejaannya dalam Jawi. Kita ambil contoh perkataan dalam Ruminya atas dan ejaan Jawinya alif, ta, sin, yang mana kita menggunakan huruf alif sebagai pelambangan kepada huruf A dalam Rumi. Kemudian perkataan ke atas, kaf, alif, hamzah, ta, sin. Di sini kita menggunakan perkataan alif dan ada hamzah di atasnya. Kemudian kita pergi kepada perkataan doa, yang Ruminya adalah A, ejaan Jawinya adalah dal, ain, alif, hamzah. Bermakna perkataan A dalam Rumi ini ditulis dengan lambang hamzah dalam ejaan Jawinya. Seterusnya, contoh yang lain adalah perkataan takwa, T-A-K-W-A, takwa. Di dalam ejaan Jawinya ta, qaf, waw, alif maksurah. Jadi alif maksurah adalah perkataan dalam ejaan Jawi bagi mewakili huruf A dalam Rumi. Bagi contoh huruf I, kita lihat bagi contoh huruf I, kita ambil contoh perkataan Ruminya, ejaan Ruminya ikat, ejaan Jawinya alif, ya, kaf, ta. Jadi huruf I itu dieja dengan alif, ya. Kemudian perkataan diikat, huruf ejaan Jawinya dal, alif, hamzah, ya, kaf, ta. Dan huruf Jawi yang mewakili perkataan huruf I dalam Rumi ialah alif, hamzah, ya. Kemudian perkataan dalam Ruminya gigi, gaya, gaya. Jadi perkataan ya ni mewakili huruf I. Jadi dia berbeza. Kita lihat alif, ya, alif, hamzah, ya, ya. Seterusnya perkataan Ruminya rasai, dalam Jawinya ra, sin, alif, hamzah, ya. Ada hamzah, ada ya, juga mewakili huruf I. Sebab tu dikatakan tadi bahawa perkataan beberapa huruf vokal dalam Rumi dieja dengan pelbagai huruf dalam ejaan Jawi. Kemudian seterusnya contoh yang lain adalah perkataan sa'i. Dalam Ruminya S-A-I, dalam ejaan Jawinya sin, ain, ya. Jadi huruf I dalam Rumi itu ditulis dalam Jawinya dengan huruf ain. Seterusnya perkataan Islam, alif, hamzah, sin, lam, alif, mim. Dan huruf yang mewakili huruf I dalam Rumi adalah perkataan atau huruf alif dengan hamzahnya di bawah. Seterusnya kita pergi kepada contoh italing. Italing contoh perkataannya eko. Eko dieja dalam ejaan Jawinya alif, ya, kaf, waw, ra. Makna perkataan italing itu dieja menggunakan huruf Jawinya adalah alif, ya. Kemudian seterusnya contoh yang lain adalah seekor. Dalam ejaan Jawinya sin, alif, hamzah, ya, kaf, waw, ra. Jadi kita lihat berbeza dengan yang atas. Yang atas alif, ya, yang bawah alif, hamzah, ya. Dia ada hukum-hukum tertentu yang kita akan belajar pada sesi-sesi dan slot-slot yang akan datang. Seterusnya contoh yang lain adalah bebas, ditulis dengan perkataan ya, ba, sin. Dan akhirnya perkataan ehwal dalam Ruminya EHWAL, ditulis dalam bahasa tulisan atau ejaan Jawinya dengan perkataan alif, alif, ha, wa, alif, lam. Okay, seterusnya kita pergi kepada contoh yang lain bagi huruf yang lain, iaitu huruf I pepet. Tadi kita terangkan tentang I taling, eko, seekor. Sekarang ni I pepet. Contoh dia emas.
Dia tak bunyi dia bunyi emas. E-M-A-S. E ni dipanggil E pepet. Dalam ejaan Jawinya alif min sin. Jadi pelambangannya adalah huruf alif untuk mewakili huruf I dalam Rumi. Seterusnya contoh yang lain ialah kemas. Dieja di K-E-M-A-S, dieja di dalam ejaan Jawinya kaf min sin. Jadi huruf I tidak dilambangkan dalam ejaan Jawinya, makna huruf I itu dipenggal. Itu tanda huruf I dipenggal dan tidak dilambangkan dalam ejaan Jawi. Ini ada hukum-hukum tertentu yang akan kita belajar insya-Allah. Seterusnya kita pergi kepada huruf O. Kita ambil contoh orang. Dalam ejaan Jawinya alif, waw, ra, nga. Jadi kita gunakan huruf alif waw dalam ejaan Jawi bagi melambangkan huruf O. Dan juga boleh digunakan untuk perkataan contoh yang lain, borang. Ejaan Jawinya ba, waw, ra, nga. Dan pelambangannya atau huruf yang kita gunakan dalam ejaan Jawinya adalah huruf waw. Baik, contoh seterusnya ialah huruf U di dalam ejaan Rumi. Jadi contoh-contoh ni kita boleh lihat. Kita ambil sini perkataan contoh ubat. U-B-A-T. Ni U di sini. Dalam ejaan Jawinya alif, wa, ba, ta. Jadi kita guna perkataan alif waw untuk mewakili U dalam ejaan Rumi. Seterusnya contoh yang lain ialah perkataan kuku, K-U, K-U. U di situ. Jadi ejaan dalam ejaan Jawinya ialah kaf waw, kaf waw. Jadi kita digunakan huruf waw. Jadi beza, yang atas alif waw, yang bawah ni waw. Jadi kita kaedah-kaedah ni mesti difahami, barulah insya-Allah kita dapat menulis Jawi itu dengan betul dan dengan tepat. Contoh yang lain ialah perkataan dalam Ruminya usrah, U. Dieja dalam Jawinya alif, sin, ra, ha. Jadi perkataan ejaan Jawi yang digunakan adalah alif. Tak berbeza, alif waw, waw, yang bawah ni alif dan yang bawah ni juga berbeza. Misalnya perkataan Ruminya ulama, dalam Jawinya ain, lam, mim, alif, hamzah, ulama. Jadi perkataan ain di sini adalah mewakili huruf U dalam perkataan Rumi. Sekian dahulu untuk kali ini, moga-moga bermanfaat. Kita berjumpa pada episod yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.